Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absar washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rapatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada petang ini. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama dalam program kita bertadarus Al-Quran Al-Karim dengan Qiraat Hamzah, program yang dianjurkan oleh RH Qiraat Center. Semoga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala urusan kita juga dipermudahkan oleh Allah dan mudah-mudahan menjadi penyembuh sebab selalu baca Quran, insya-Allah ya. Baik, pada petang ini kita akan menyambung bacaan daripada surah An-Nisa, daripada muka surat kita muka surat yang ke-76 Imran. Ayat yang akan kita baca dan dengar mulai daripada ayat 196. Ya, 196 berada pada tunjung surah Ali Imran. Nanti kita akan masuk surah. Saya ucap selamat datang kepada semua yang ikuti program ini, yang ikuti dalam Zoom, juga yang ikuti secara live di YouTube ataupun di Facebook ya. Okey. Dan juga sebenarnya tuan-tuan dan puan bolehlah bantu untuk share, sebab program kita program percuma. Sharelah kepada siapa yang nak belajar qiraat, ada kenalan-kenalan tuan-tuan dan puan dalam mana-mana center persatuan ataupun kat mana-manalah. Ramaikan lagi yang ikuti program ini belajar qiraat ya secara amali dan juga teori, insya-Allah. Walaupun dah selesai teorinya, tapi secara tak langsung dalam praktikal nanti kita ulang kaji apa-apa yang telah kita bincangkan sebelum ni. Okey, baik, di Ustaz ni, tangan Ustaz ni dah ada nama-nama pembaca qariah kita berbagai negara ni yang akan mendengarkan bacaan. Okay. Yang sejak daripada awal-awal program kita lah sampai ke sekarang memang qariah lah yang menjuarai pertandingan tilawah kita setiap kali kita adakan kelas. Yang muslimin tu seorang dua, yang muslimat tu menjuarai lah, masih ramai. Apa ni, ramai di kalangan muslimat yang mendengarkan bacaan. Okey. Baik, baca pertama ayat yang ke-196, Kak Zarina akan baca dua ayat daripada 196 dan 197. Ustaz dah share tu, rasanya dah keluar kan di skrin. Okey, dah keluar kan? Ya. Dah keluar Ustaz. Okey, boleh lihat situ 196. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Zarina daripada mana ni, tak nampak tuannya? Rauk Pahang. Oh, Pahang. Tak keluar gambar. Okey Ustaz, saya baca ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Okey, dengar sikit lagi mim yang bersabda tu. Dengar sikit lagi. Summa ma'wahum jahannam. Okey. Yang ini nak terus idqal Ustaz.
Wa bisal mihad. Betul. Idkhal, ya tak. Bukan Baca sorry. Apa ibdal. ibdal? Tak ibdal sini, tak ada ibdal. Baca biasa je macam hafs. Wa bisal mihad. Macam gitu. Kerana yang baca ibdal itu ialah ketika kita wakaf aja. Kalau nak wakaf bolehlah. Wabis. Wakaf Macam tu. Wakaf pada perkataan itu sendiri. Kalau dia baru kita ibdal. Macam makwahum pun sama jugalah. Kalau wakaf jadilah alif summa mawihum. Kalau wakaf di situ. Wakaf di situ saja. Di perkataan itu sendiri yang ada hamzah. Ya. Okey. Baik. Terusnya ayat 198. Terima kasih Kak Zailina. Kak Zailina pula. Sama-sama Z. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Okey. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Di situ ada tanda wakaf dalam Quran Kak Zainina ada wakaf Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak ada. Saja nak wakaf di situlah. Ya. Okey. Boleh kan? Patut. Boleh, cuma tak berapa sempurna lah pada ayat ini. Dia memang kalau nak kira kan wakaf yang cantiknya pada min indillah. Baru selesai. Khalidina fiha tu masih ada kaitan lagi dengan ayat sebelum tu. Jadi maknanya di sini ada kaitan dengan wakaf lah. Cuma kalau Kak Zainina berhenti pada anhar, wajah yang dibaca tu dah betul. Maksud satu ialah tak sesuai lagi kalau wakaf pada tahtihal anhar kecuali emergency. Terpaksa berhenti. Okey, terpaksa berhenti, maka kita ikut yang kita belajar wakafnya ialah dengan naqal, dengan sakta boleh. Tapi Kak Zainina kena ulang balik baca daripada tajri. Tajri min tahtihal dengan sakta anharu khalidina fiha sampai di min indillah. Itu session dia yang tepatlah. Qaf lam ya tu. Boleh faham? Okey, baik. Jadi ulang balik tajri dengan sakta track sakta. Ya. Lepas tu saya buat tahqiq Ustaz. Betul. Lepas tu buat tahqiq. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Imalah tak clear tu? Dia patutnya Ustaz apa taklil Ustaz ya? Taklil. Okey, taklil. Lil abrar dengan sakta kemudian naqal. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Okey, baik. Alhamdulillah. Boleh sampai di situ? Okey, betul. Wakaf pada lil abrar, cara wakafnya seperti yang dah disebutkan tadi, saktah dengan naqal. Cuma dalam kalimah ini adalah kalimah yang dibaca dengan taklil. Okey, kita taklilkan pada kalimah lil abrar. Ustaz, berapa tempat di dalam hamzah yang buat taklil Ustaz? Sebab dia memang lebih kepada imalah kan? Dia dibaca dengan banyaknya imalah lah. Ingatkan
sebagai satu soalan tu sebenarnya, tapi dah Kak Lina tanya, tak jadi soalan yang tu. Ustaz jawablah yang ni. Jadi kena tukar soalan lain. Apa tu, dia yang ni dia adalah ikut kaedah. Di mana kalimah yang apabila kita tengok ada dua ra, rori, tengah-tengah ada alif, ra ujungnya baris bawah, rori. Jadi ada beberapa kalimah lah, antaranya kalimah ini lil abrar. Lagi kita kata al-qarar, al-ashrar. Tapi kalau al-fujjari, tak jadi sebab jari, dia bukan rori. Dia jumpa lagi kalimah yang rori, siapa pun tak ingat berapa semuanya. Yang mana bila gitu kita akan baca dengan taklil, ya, dengan taklil. Melibatkan ra lah. Kalau jatuh bawah hukum ra'at lah ni lebih kurang. Bukan dia masuk dalam bab ra. Dia letakkan di dalam bab fathah imalah taklil. Cuma pattern nak taklil tu adalah apabila kalimah itu ada ra yang berulang, tengah-tengah tu ada alif. Itu usul dia gitu. Okey. Patternnya macam tu. Boleh? Ya? Okey, dalam tanda untuk taklil tu dia macam inilah. Kalau Quran yang Ustaz tunjuk di skrin ni macam inilah, dia buat bulat macam ni. Itu tanda taklil bagi hari ini. Setengah Quran dia lain pula, ya, bentuk taklil tak sama, ya. Kita kena tengok panduan dia belakang mushaf tu biasa dia buat. Petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda itu menjadi simbol kepada hukum apa, dia kena tengok belakang mushaf tu. Ya. Kita kadang-kadang baca depan mushaf dengan sampai minal jinnati wan nas saja. Belakang tu kita jarang tengok. Betul. Yang belakang tu jarang tengok lah, sampai minal jinnati wan nas, terus patah balik Fatihah, 5 ayat selesai khatam. Makan pulut sebagainya. Kita tak sempat nak tengok yang belakang. Jadi sebenarnya kat belakang Quran tu biasa banyak petunjuk-petunjuk, penerangan-penerangan tajwid dan sebagainya, dia boleh lihat di situ. Okey. Baik, turunnya 199 Kak Noraini. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihum khashi'ina lillah. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Inna Allah sari'ul hisab. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Selesai kita surah Ali Imran, ya. Ayat 200. Dalam bacaan Kak Noraini tadi kita tengok ada kalimah yang jarang jumpa jugalah, ya, kalimah ilaihim. Ilaihim di mana-mana tempat dalam Quran untuk qiraat hamzah tu dibaca dengan ha baris depan, ilaihum. Ya, perbincangan ini ada dibincang dalam Fatihah, kerana surah Fatihah tu ada kalimah alaihim. Jadi bagi hamzah ada 3 kalimah yang dibaca ha baris depan, alaihum, ilaihum dan ladaihum. Tu rasanya dah ramai dah ingat dah, ya. Okey. Masuk surah yang baru. Surah An-Nisa.
Surah An-Nisa ayat 1, Kak Saidah akan mulakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry ya, saya MC macam Ustaz juga. Masya-Allah. Oh, mutul juga lah maknanya. Kalau sama Kebetulan. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Tahu Ustaz Yang mula-mula tu Wanisa sa tu panjang berapa harakat Wanisa Dua. yang okey. 2. Yang kedua tu baca panjang berapa harakat? 6. Terbaliklah. Kena buat 6 dulu. Lepas tu baru 2. Oh, 6 dulu ya. 6 dulu ya. Okey. Jadi panggil wajah yang muqaddam, wajah yang diawalkan. Aulanya ialah okey. Ambil balik. Wabassa minhum rijalan. 6 dulu Ustaz ke 2 dulu? 6 dulu. Lepas tu baru 2. 6 dulu. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Okey. Cuma cara kita nak buat bila gunnah, idgham bila gunnah, kita tuju kepada huruf waw. Tuju kepada huruf waw dan tanpa dengung. Jangan ada sekatan apa-apa. Macam Ustaz dengar tadi macam ada sekatan. Kathirab wa seolah-olah ada huruf yang lain baru masuk waw. Tak nak gitu. Kita terus pergi kepada waw. Kathirawa. Jangan pelankan suara kemudian timbul balik kathirawa. Okey. Tapi baca semula Ustaz. Terus ke waw Okey, baca semula. Baca semula ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin susah Ustaz. Khalaqakum min nafsin nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Itu betul. Okey, sekarang buat malunah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Okey. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Wajah tahqiq tak ada Kak Saidah, tak ada wajah tahqiq ketika waqaf. Yang saktah dengan nakal ya. Itu aja ada. Wal arham. Mana dulu Ustaz, nakal ke saktah? Boleh. Nak nakal dulu boleh, nak sakta dulu pun boleh. Okey. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya, Kak Roheza. Ini kalau kita buat pilihan tak nak baca bismillah ni boleh ke Ustaz kat sini?
kalau kita tak nak baca bismillah, kita maknanya kita sambung surah Ali Imran terus ke surah Nisa. Kita tak baca bismillah lah. Contohnya kalau kita katakan akhir surah Ali Imran apa? Akhir dia ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna ya ayyuhan nas. Tak ada bismillah lah. Tapi tadi dah berhenti dan dah bertukar orang la'allakum tuflihun, berhenti. So orang ataupun kita sendiri kita dah nak baca surah yang baru, kita tak sambung tadi la'allakum tuflihun dengan ya. Kita nak mula surah yang baru, baca bismillahirrahmanirrahim ayuhan nas. Ya. Kalau sambung tak payah baca bismillah untuk qiraat Hamzah. Kalau mula Kalau kita potong aja tak boleh Ustaz, macam dari wattaqullaha la'allakum tuflihuna ya ayyuhal, tu tak boleh, mesti dari mula ayat ke ya ayyuhallazim macam tu. Tak ada masalah, boleh je. Boleh Kalau lah. kita baca mungkin pendek kan, ya ayyuhallazina sabiru warabitu wattaqullah, berhenti di situ. Lepas ambil balik wattaqullaha la'allakum tuflihuna ya ayyuhan nas, boleh. Tak ada masalah. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Sama ada nak ambil wattaqullah atau nak ambil warabitu wattaqullah. Jangan ambil tuflihun sudahlah. Tuflihun ya ayyuhan nas, tak apa cantik lah. Ya. Okey. Baik. Terus ayat yang kedua. Ayat yang kedua Kak Siti Nora. Silakan. Ada Kak Siti Nora. Waibah. Maujudah ke waibah? La mawjud. Waibah Waibah. Ba'din. Jadi siapa penggantinya? Macam biasa je. Kena on mic tu, tak dengar ni. Yang penggantinya kena on mic. Okey, mula-mula Ustaz kita open dulu. Ada siapa-siapa nak baca? Yang tak tersenarai dalam list pada hari Yang tak ini. terserah siapa nak baca. Okey, boleh juga kita open. Nak baca, buka mic. Boleh je, angkat tangan baca je. Tak ada Yang masalah nama ya. tiada dalam senarai. Dalam yang di luar nama, yang tak ada senarai nama ni lah, sebab nama ni dah ada ayat-ayat yang kita baca. Yang tak ada tapi nak baca juga. Silakan. Nurmawati? Nurmawati. Nurmawati? Daripada Shah Alam. Ya. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Kalau tidak kita kena baca. Jangan Kak. Tapi tak bersedia. Tak apa. Video Kak. Tak bersedia lah. Waras lancar, Hamzah lagi lancar. Buka video. Buka video. Tak bersedia lah untuk buka video. Okey, tak apa, baca je. Silakan. Jangan lebih-lebih Lina, dia dah setuju tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atul yatami amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Itu saktah kan? Kak Mati, itu saktah. Ya, saktah. Boleh ulang sekali lagi tak saktah? Macam saktah bernafas je. Sekali lagi. Okey. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Okey.
Innahu kana huban kabira. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita baca sama-sama. Okey, Terima kasih, Kak Yatama. Sama. Dan tadi diulang 2 track tadi kerana amwalahum ila tu ada huruf mati yang bertemu dengan hamzah kan. Amwalahum ila amwalikum. Okey, pertama tahqiq, kedua saktah. Okey, di cek tu Kak Ros ada tulis belakang mushaf kata kalimah al-abrar, qarar, at-taurah dibaca taklil. Itu antaranya lah. Ada lagi yang dibaca dengan taklil. Ya, ada lagi yang dibaca dengan taklil selain daripada apa yang Kak Ros tulis tu. Mungkin ada lagi yang ditulis dalam mushaf. Cuma Kak Ros tulis 3 kalimah ini aja. Betul tak? Rasanya ada lagi dalam mushaf belakang dia tu. Ataupun dia sebagai buat datangkan contoh aja. Sebab berapa tempat lagi yang dibaca dengan taklil. Okey, terusnya ialah Kak Su. Silakan Kak Su. Assalamualaikum Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما saya wajah yang kedua ya, wa in betul. khif dengan Terlepas Ustaz. terlepas. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatame fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathni wa thulatha wa ruba'. Okey. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم Okey, terus. Dzalika adna alla ta'ulu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama. Dalam bacaan Kak Su tadi banyak beberapa kalimah lah yang kita kategori sebagai zilya. Seperti yatama yang ada ya ujung dia tu, masna, adna, semuanya dibaca dengan imalah. Tapi kalimah toba dia bukan kerana ada ya ujung dia tu. Tak ada ya pun. Ejaannya to alif ba. Toba. Okey, yang ni adalah kalimah yang dikhususkan dibaca dengan imalah. Ya, kalimah yang daripada kata kerja. Kata kerja yang tersusun daripada 3 huruf. To, alif, ba, tengah-tengahnya ada alif. To, alif, ba, dipanggil fi'lun madhi, as-sulasi, 3 huruf. Tengah-tengah tu ada alif, jadi dia termasuk daripada 10 lah, 10 perkataan yang telah pernah dah disebut sebelum ini. Jadi kena imalah ya. Tiba. Okey, itu. Baik, kita teruskan lagi ayat yang keempat. Kak Baya, silakan. Baik, pergi Ustaz. Aduh. Kak Baya. Aduh. Okey, buka boleh lah. Dia buka. Buka. Pada yang tak tersarai namanya tapi nak cuba baca, silakan. Untuk menggantikan Kak Baya. Kak Zarina.
bunyi. Kak Nurhayati pun angkat tangan. Kak Zarina hilang. Hilang. Dia angkat tangan tu. Boleh, Yang kat- boleh. Zarina dah buka video pun. Ah, Ini dia dah tu. Kita benar. Suara okey tak tu? Boleh dengar ke Ustaz? Alhamdulillah boleh. Boleh. Sila. Saya cuba tau. Kalau saya tak tahu jangan marah ya. kita suruh berdiri je kalau salah. Bila lah Ustaz tu marah? Tengoklah. Mana dia pula Tengok Ustaz je. marah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa sodu wa atun nisaa soduqatihinna nihlah. Betul. Okey. Betul. Lepas tu ni fa in tibna lakum an syai Dengar dulu. fa in tibna lakum an syai. Lepas tu 5 ya Ustaz. 5 wajah ke situ? Nak berhenti di syait ke? Jadi saya tak faham sangat Ustaz. Saya Ini syai'in ini kita nak berhenti. Di sini tak sesuai untuk kita berhenti. Kalau tak berhenti, kita buat 2 track je. Mula-mula saktah, syai'im minhu nafsa, kemudian baca tak saktah. Boleh. Baca mula-mula saktah, lepas tu baca tanpa sakit lah ya. yang kedua takkik. So yang pertama ni baca Okey Ustaz. Saya tu takkik. fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Betul ke? Maria. Okey, tengok Maria. Hani'a. Di situ ada huruf hamzah. Ada huruf hamzah yang mana berada di tengah. Okey, hamzah berada di tengah. Kita nak wakaf pada kalimah Maria. Jadi bila kita nak wakaf, dia tak baca seperti mana yang dia kena tukarkan hamzah menjadi Ya. bermakna di sini double ya. Ada double ya. Masukkan ya pertama dalam ya yang kedua, bacaannya ialah Maria. Maria. Baca Saya ambil daripada Hani'am. ambil di fakulu uhani. Fakuluhu haniya Maria. Tak bukan. Hani'a yang tu Oh yang tu okey. tak berubah. Maria je yang berubah. Maria. Saya cuba ya. Maria. Jangan panjang. Maria gitu. Oh Maria. Allah. Okey, ulang balik. Fakuluhu Maria. Okey, baru selesai track yang kita baca saktah pada syai'in. Sekarang buat tahqiq syai'in. Okey, terus. Fa'in tibna lakum. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am Maria. Okey, alhamdulillah. Betul. Jadi tadi alhamdulillah selepas diperbetulkan.
Terima kasih Ustaz. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan semua, dalam ayat yang keempat, Ustaz ulang balik ya, tentang kita nak wakaf pada kalimah mari'ah. Yang pasti mari'ah tu wakaf. Ni'ah tu kita ada pilihan nak wakaf atau tak nak. Kalau wakaf pun mungkin kerana emergency, ataupun wakaf kerana saja nak wakaf, nak tunjuk kat orang ataupun nak perdengarkan pada orang cara nak wakaf pada hani'ah. Tapi mari'ah biasa kita memang wakaf lah sebab dia dah akhir ayat kan. Jadi bila kita nak wakaf pada kalimah yang ada huruf hamzah, kita perlu ingat dalam qiraat hamzah pasti ada wajahnya. Poinnya di situ. Kalau kita wakaf pada kalimah yang ada hamzah, pasti ada wajah-wajahnya. Hani'ah ada hamzah, mari'ah ada hamzah. Cuma apakah wajahnya? Apakah wajahnya? Jadi dalam ayat yang keempat ini, hani'ah, mari'ah, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam buku ini. Dalam buku ini yang buku Ustaz ada. Kak Zainah ada? Ada Saya tak ada Ustaz. Kak Zainah tak ada. Kalau tak ada kena adakan. Kena adakan muka surat 53. Ya. Nasib baik Muka Ustaz surat tahu dia punya. 53. Tak bagi tahu yang ni sebab tak nak jadikan soalan kuis. Ada soalan yang lain kita buatkan kuis. Nanti siapa yang dapat jawab nanti dapat hadiah buku ni. Okey, hani'ah mari'ah. Dapat tak? Muka surat 53 ada penerangannya pada muka surat 52 bawah tu, nombor 3 tu. Penerangannya 52 bawah. Muka surat 53 dalam petak tu ada perkataan hani'ah mari'ah. Kebetulan dah ada di situ. Jadi dah ditunjukkan cara nak wakaf macam mana. Tukarkan hamzah jadi ya. Kemudian bila tukar hamzah jadi ya, bermakna ada double ya. Sebab kat situ dah ada ya yang asal tu, yang duduk selepas ra tu ada ya. Dalam tulisan lah. Ya. Lepas tu hamzah dah tukar jadi ya. Jadi ada double ya, bermakna ya pertama masuk dalam ya yang kedua. Sebab itu jadi bacaan tu kita tekan Maria. Ya, Maria. Tapi kalau tak nak berhenti, tak boleh baca gitu. Kita nak sambung dengan wala tu yang depan tu, hani mari awala. Dia kekal dengan maria. Kalau sambung wakaf saja baru berubah jadi Maria. Kalau hani'ah, haniya. Ya, fakuluhu haniya. Kalau wakaf. Kalau tak wakaf, fakuluhu hani'am Maria. Itu cara bacaannya. Boleh ya? Boleh faham? Hoti tu Ustaz? Hoti tu? Mana pula khotinya di sini? Hoti tu baca dan kalau berhenti. Khoti'ah mana kalimah khoti'ah dekat sini? Ada 3 kan hujung kalimah Ustaz. Hani'ah, mari'ah, apa tu? Dalam buku Ustaz. Dalam buku Ustaz. Muka surat 53 tu. Dalam buku. Ingatkan dalam ayat ni. Cari pula kalimah ni. Okey, dalam buku tu samalah. Khoti'ah. Khoti'ah kalau wakaf, khotiyah. Tukar hamzah jadi ya. Double ya. Jadi bila double ya, ya pertama masuk dalam ya yang kedua. Khotiyah. Gitu je. Khotiyah. Alamak Ustaz, dalam buku ni tak ada tulis lah ya. Macam mana nak baca tu, dia cuma beritahu hujung kalimah. Tapi rupa dia macam mana nak ejaan tu tak ada pula. Kena Tak tulis ada dalam buku cuma ada penerangan nombor 3. Kan? Ya, Dia cakap nombor 3 tu pada halaman 52, sebelum huruf hamzah terdapat ya atau waw tambahan pada bina sesuatu kalimah. Di bawahnya terdapat 2 jenis juga, iaitu di tengah atau di hujung kalimah. Seperti hani'ah, mari'ah, khoti'ah, an-nasi'u, bari'u. Manakala waw zaidah yang terletak sebelum huruf hamzah tidak terdapat dalam Al-Quran kecuali satu kalimah, iaitu wal mutallaqat sekian sampai quru. Hukum bacaan. Nampak? Hukum bacaan itu penerangan dia. Bagi ya tambahan diibdal huruf hamzah tersebut, ibdal dia kata ibdal tu. Ibdal hamzah tersebut kepada ya dan mengidghamkan ya tambahan ke dalam ya yang diibdalkan. Itu penerangan hukum dia. Jadi hukum dia duduk kat bawah tu. Saya tulis kat sini video 9 hari bulan November 21.
Okey, kalau nak dengar balik video itu, tengok muka surat 54. Muka surat 54, scan aja QR barcode tu, akan keluarlah video yang Kak Dina sebut tu. Boleh. Boleh dengar lagi syarahan di situ. Ya. Ustaz, Senang je. dia tak ada wajah nakal ya Ustaz? Dia tak ada baca Maria. Tak ada Tak ada, nama orang je Maria ada. Dia kena tarik Maria macam tu. Maria. Sophia. Dia tak ada wajah nakal tu. Confirm Ustaz satu wajah je lah. Ya, satu wajah je dibaca di sini. Tapi kalau Syai'a Syaya. ada Syaya dengan Syaya. Yang tu ada nakal. Yang tu ada nakal itu dalam bab yang di bawah tu, nombor 4. Oh. So, Ustaz ni ada jawapan semua. Soalan pertama taruh dah ada dalam buku. Ustaz, nanti kalau Ustaz buat edisi kedua, Ustaz tambahkan satu lagi kolom di mana bila ditukarkan jadi macam mana. Senang dia je. bentuk dia, transformasi dia Ustaz. Sebab sekarang kita kena bayangkan transformasi tu. Betul. Ya. Sebenarnya secara teori teksnya ada huraian tapi tak boleh nak tangkap juga. Kadang-kadang bila banyak perkataan kita tak boleh nak bayangkan dia bila kita nampak terus ejaan dia dengan syaddai atas ya tu kan. Jadi baru kita boleh takut salah kita punya interpretasi. Memanglah kena talaki, tapi itulah cuma kita nak bayangkan kan. Jadi tak apalah untuk edisi kedua, cetakan kedua. Cadangan yang terbaik tu. Cadangan yang terbaik, insya-Allah. Walau bagaimanapun QR barcode ni rasa boleh membantu. Dia tak tahu nak baca macam mana, dia dengar syarahan ni. Okey. Boleh Ustaz. Okey. Dan video 9 November iaitu hari ini. 9 November. Video hari ini dan juga video hari ini. Kalau lah berapa jam kita dah bersiaran, kena tengok minit berapa. Minit ke 47. 47. Dalam QR barcode pun dah tulis minit ke 5:20. Ustaz. Ya. Tanya sikit. Mencari kat mana? Dari segi pandangan mata kan Ustaz, apa beza antara syai'an yang ada dua wajah tu kalau wakaf dengan hani'an? Dia dua-dua tu sama-sama dengan hamzah tanwin selepasnya alif. Kita nak bezakan macam mana dia tu, sebab yang tu iman tu ibdal dan idgham saja, yang ni idgham dan nakal. Dua cara bacaan dalam beza, tapi dari segi penulisan kita dapat sama je. Kalau tengok hani'ah dengan syai'ah sama je. Sama je. Sebab kita belum belajar bahasa Arab dengan mendalam lagi. Jadi ada dah, jawapannya pun dah ada, cuma kita belum mahir nak mengenalinya. Sebab apa? Dalam huraian dah disebut yang hani'ah dikatakan ya itu bukan asal. Ya itu adalah ya tambahan. Ya itu adalah ya tambahan. Dia bukan asal kalimah. Jadi kena rujuk kamus. Nak tengok dia asalnya apa? Hani'ah. Jadi dia jadi hani'ah. Jadi ya di situ merupakan yang tambahan. Kerana bila ya tambahan maka hukum bacaan ya tersebut akan hamzah tersebut akan ditukar jadi ya. Hanya dibaca begitu je. Berbeza dengan syai'in, syai'un, syai'an. Ya di situ memang dah asal dia dekat situ. Dia dah asal kalimah itu, maka kerana itu dia boleh baca dengan dua wajah. Iaitu boleh baca dengan ibdal hamzah jadi ya, kemudian idgham. Wajah kedua boleh naqal. Jadi yang membezakannya ialah ya tersebut adakah asal ataupun tambahan. Maka kena merujuk kepada kamus atau kena mendalami sedikit tentang bahasa Arab lah pula di situ. Ya. Itulah caranya. Jadi antara yang boleh membantunya sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan, cuba kita ingatlah yang Ustaz dah senaraikan dalam petak tu, hani'ah, mari'ah, khoti'ah, an-nasi'u, bari'u, itu adalah ya yang ada di situ ya tambahan.
Kemudian yang bawah tu syai'in si'at saw'ah as-su'a kaiha'ah syai'in si'a as-su'i semua itu adalah ya asal. Jadi kalau jumpa lagi kita dah ingat bila merujuk kepada buku ini. Kalimah-kalimahnya ini saja, Ustaz. Tak tadi rasanya Ustaz tak masukkan. Ya, Jadi okey. dapat daripada talaqi ataupun kita jumpa nanti kita cerita insya-Allah. Okey. Terima kasih, Ustaz. Sama. Ada juga Kak Ros yang ni. Okey, baik. Terus kita sambung ayat yang berikutnya. Panjang perbincangan yang Kak Zainina baca tadi. Okey, ayat berikutnya ayat yang ke-5. Silakan Kak Rahimah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. Saya boleh sambung ke saya baca terus? Warzuquhum boleh. Kalau tak nak pergi lagi nak ulang terus pun boleh juga. Lagi cepat habis. Daripada awal lah. Daripada awal. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Okey, baik. Alhamdulillah. Ada hukum tanwin yang bertemu dengan waw. Bila gunnah bagi khalaf, ma'al gunnah bagi khallat. Dia alhamdulillah dapat bezakan bunyi bila gunnah dan ma'al gunnah, ya. Okey. Terusnya ayat yang ke-6. Sila Kak Siti. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Wajah pertama. Wajah kedua. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها. Itu wajah yang kedua yang Kak Siti buat tadi, saktah pada fa'in anastum, betul? Ya. Okey, saktah pada fa'in anastum. Manakala pada ilaihum amwalahum, macam mana? Satu lagi saktah sini. Okey. Sama-sama saktah. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم Okey. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تقتلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. Betul Ustaz? Betul. ومن كان غنيا فليستعفف. Betulkan huruf ghain dan dengan pada tanwin bertemu fa. ومن كان غنيا
فليستعفف Okey. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Ulang lagi, ini malah lagi. Wa kafi وكفى بالله حسيبا. betul imalahnya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Siti. Banyak perubahan yang ada dalam bacaan ayat ke-6 ni. Antaranya ialah kalimah ilaihum, kalimah alaihum yang dah dijelaskan sebelum ni, baca baris depan. Mana-mana tempat dalam Quran ada hukum zilya, ada hukum idgham bila gunnah ma'al gunnah yang tanwin bertemu dengan waw dan nun mati bertemu dengan ya, ya. Kemudian sakin mafsul. Walau banyak hukum dalam ni, tapi hukum-hukum semuanya dah dibincangkan atau dah jumpa sebelum ni, ya. Okey. Baik, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Kak Maria. Assalamualaikum Kak. Saya kali kedua saya cuba baca lah. Saya nak tanya tu Ustaz. Boleh tak saya berhenti dekat Walin Nisa? Walin Nisa boleh? Ya, boleh. Dengan 5 wajah. 5 wajah ya. Nafas habis di situ ke? Tak boleh lagi dah. Tak boleh lagi dah. Okey, tak apa. Cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa walin nisa. Okey, kalau kita wakaf wanita, sama ada kita wakaf memang kita nak wakaf, panggil wakaf ikhtiari, pilihan kita sendiri nak wakaf, ataupun kita wakaf itu kerana ittirari, terpaksa berhenti, ya, emergency lah, ambil nafas macam disebutkan tadi. Jadi bagi qiraat Hamzah, dia akan baca dengan tukarkan Hamzah jadi huruf alif. Tukar Hamzah jadi alif, maknanya Hamzah dah hilang. Tapi yang Ustaz dengar tadi masih ada Hamzah tu. Jangan ada Hamzah. Walin nisa. Sa, dia kosong je. Sa, dia tak ada sa, ada break dengan masuk lot Hamzah lagi, tak ada. Sa, macam je. Sama ada buat 2 atau buat 4 atau buat 6 harakat. Semua boleh, ya. Okey. Cuba ulang pada walin nisa je. 2, 4. Walin nisa, walin nisa, walin nisa. Okey. Kemudian boleh juga buat tashil Hamzah tu berserta raw, panjang 6 harakat. Walin nisai, 6 harakat. Sa. Oh, i ya, bukan u. I dia tashil kan. Sai. Walin nisai. Walin. Bukan sebut Hamzah betul-betul Hamzah. Tashil. Sai. Ya. Walin nisai. Walin nisai. 2 je. Yang kedua tu 2 je. Walin nisai. Pendek je. Walin nisai. Okey. Baik. Itu sebab wakaf. Ya, sebab wakaf. Tapi sini tak sesuai untuk kita wakaf dan mula balik pada nasibun.
Nah, yang eloknya kita mula balik pada walin nisa. Tidak semula pada walin nisa, maka kena baca dengan tahqiqkan hamzah. Walin nisa nasibun dan terus, ya. Silakan. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Okey, itu emergency wakaf tu dia boleh dengan aqal, boleh lah. Okey, tapi kalau tak wakaf boleh kena baca dengan saktah. Okey, sekarang kena ulang balik dengan saktah wal aqrabun. Boleh sambung terus dah? Wal aqrabun. Kamu tu. Wal aqrabuna mimma qul wal aqrabuna mimma qalla min Saktah. Wal aqrabun saktah. Wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Okey, wajah saktah selesai. Sekarang baca wajah tak saktah. Tahqiq pula. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna. Terus. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa. Kena berhenti seperti tadi ke Ustaz? Berhenti walin nisa emergency, pilihlah mana-mana wajah, tak payahlah buat 5, kita nak shortcut aja. Wali nisa pilihlah sama ada nak 2 rakaat sah atau 4 ataupun 6, ya. Kemudian teruskan aja wali nisa nasibum mimma taraka, terus. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabu. Yang ni baca itu ya, baca tahqiq ya. Tahqiq lah. Saktah dah selesai. Wal aqrabuna walin nisa. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa. Walin nisa. Mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Terus saja walin nisa nasibum mimma, terus saja. Walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma kulla minhu aw kasar. Qalla, mimma qalla minhu aw kathur. Ambil balik wal aqrabuna. Wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur. Okey. Mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Dalam Quran Kak Kamariah ada tanda wakaf tak pada kalimah kasur? Ada huruf jim. Ada. Jim, kalau ada patutnya, tak payah patah balik. Patutnya tak payah patah balik, betul-betul. Tak payah patah balik lah. Tu saja nasib. Okey, baik. Jadi alhamdulillah dalam ayat. Okey, sama-sama. Ayat yang dibacakan tadi ada hukum Islam, untuk qiraat hamzah, saktah dan tahqiq, dan penerangan tentang nak wakaf pada kalimah wal nisa. Okey. Baik. Terus Kak Yati sambung. Kak Yati. Assalamualaikum Ustaz. Cuba ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatami. Tak panjang. Ulul. Terus saja. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. Betul Ustaz? Di'afan dibaca dengan imalah bagi khalaf. Ya, baca imalah bagi khalaf. Manakala khallad boleh dua wajah. Khallad boleh imalah dan boleh juga fathah. Oleh kerana kita baca qiraat Hamzah bawa khalaf dan khallad, jadi pilotnya khalaf. Maka kita akan imalah terlebih dahulu. Di'ifan. Kita imalahkan dulu. Khalaf. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Okey, kemudian buat fathah. Di'afa. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Okey, baik. Alhamdulillah. Astagfirullahalazim. Okey, kalimah khafu sama juga yang kita dah jumpa sebelum ni. Tentang fi'il madhi sulasi, ya. Kalimah kata perbuatan yang terdiri pada 3 huruf, tengah-tengah tu ada alif, kha alif fa. Tadi dah sebutkan satu kalimah, ini yang kedua. Okey, baik. Seterusnya ayat yang ke-10, Kak Hamzah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Baik, alhamdulillah. Ada sakin mafsul, ya, dibaca dengan tahqiq dan sakta. Itu je. Yang kemudian satu lagi yatama itu imalah. Yatami bagi qiraat Hamzah. Okey, ayat yang panjang sikit, ayat yang ke-11. Silakan Ustazah Muhammad Zana. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كان واحدة فلها النصف. وإن sekali lagi ulang. وإن كانت واحدة ada fasih huruf Ustaz. Tak ada. Terus je. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Betul ke tak? Kemudian ma'al gunnah. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Okey. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين. Okey. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. Kasih Panjang sama. Jadi ini ada fasih huruf ya. Fali immihi. Fali ummuhu baca fali immihi. Ada dua tempat di situ. Kemudian ada apa lagi, ada tempat-tempat yang kena saktah dan panjang. Okey, rasanya tak ada masalah sangat situ. Kita terus ke ayat yang ke-12 Kak Rofaizah. Ayat panjang juga ni. Waalaikumsalam Ustaz. Salam. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد. Baik. Apa terus track kedua? Boleh. Track kedua nak ambil kholaf dulu. Sakta juga Ustaz. Ya, sakta dulu. Okay. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد. Okey, track ketiga. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار.
من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Sadaqallahul Azim. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Rufaizah yang telah baca ayat yang ke-12. Kita ada 2 pembaca lagi tapi kita sekarang dah pukul 6.31. Jadi saya rasa kita berhenti di sini dan 2 pembaca yang ayat ke-13 14 akan dibawa pada minggu hadapan. Dan sebelum berakhir ada ambil masa sikit 1-2 minit, ada soalan ya yang saya ingin ajukan pada tuan-tuan dan puan-puan semua berkenaan dengan apa yang telah kita bacakan tadi. Soalan simple saja, iaitu merujuk kepada ayat boleh lihat balik ayat yang ke muka surat 76 yang awal-awal lagi, bacaan ayat yang ke 198. Merujuk kepada ayat 198 pada kalimah lil abrar, ya, lil abrar. Salam Ustaz, simple saja. Lil abrar tadi kita terangkan dibaca dengan wajah, dibaca dengan hukum takkid. Soalan Ustaznya ialah dalam halaman keberapa dalam buku Al-Muni, dalam buku Ustaz yang menerangkan tentang kalimah lil abrar. Itu saja soalan. Kak Rufaizah dah angkat. Oh, laju Kak Rufaizah. Kak Rufaizah belum jawab lagi kan sebelum ni kan? Belum Belum pernah sebab belum ada buku Ustaz, tapi saya sekarang dah ada. Okey, baik. Sekarang dah ada dan dah boleh. Okey, silakan. Muka surat 44 Ustaz. Muka surat 44. Muka surat 44 dekat mana pada nombor berapa? Jap. 44. Kalimah al-abrar. Nombor 2. Oh, nombor 2 muka surat sebelahnya lah, muka surat 40. Tapi kalau tempat keadaan yang dibaca dengan taklil bagi Imam Hamzah tu muka surat 44. 45 yang tu dia punya kotak tu. Okey, dalam petak tu. Okey, ayat ni muka surat 45, huraian nombor 2 berkenaan dengan kalimah yang dibaca dengan taklil. Ada kaedahnya ialah alif yang terletak di antara 2 ra dengan syarat ra pertama baris atas, ra kedua baris bawah. Jadi itulah jawapannya. Agak senang soalan Ustaz rasanya untuk kali ini sebab tak sampai 1 minit dah dapat jawab dan jawapannya juga adalah betul. Jadi serah kepada Kak Ruh atau Kak Lina untuk yang seterusnya lah berkenaan dengan Kak Ruhaizah jawapannya. Okey, Raza kata dia dah ada buku ni. Jadi tengok bincang macam mana ya. Okey. Hadiahkan. Saya nak hadiahkan dekat tadi itu siapa yang tak ada? Zarina. Kak Zarina. Yang tak ada tu. Bagi kat dia ya. Zarina, terima kasih. Sama. Moga bermanfaat. Zarina, sila hubungi Kak Ros. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Bagi alamat Okey. Mudah-mudahan murah rezeki. Amin. Okay. Baik, kita berhenti sini. Ayat yang ke-12 tadi kan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan untuk sambung ayat yang berikutnya. Mula dengan Haji At-Tahri, kemudian ke Haji Jah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami Allah apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami Allah apa yang belum kami tahu daripada Quran. Bila kami kekuatan dapat baca Quran, dapat belajar Quran, mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Ya Allah, daripada kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuh. Daripada kalangan kami ada yang kesempitan hidup, Kau lapangkanlah. Daripada kalangan kami ada muhajat, Kau makbulkanlah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan rakan-rakan semua.